Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni Ustazah nak kamu tengok betul-betul dan kita bincang sama-sama untuk untuk jawapan kepada soalan yang ada pada kamu. Soalan modul yang telah diberikan pada untuk yang minggu ni lah. Okay, kita tengok satu-satu dan kamu catatlah jawapan dia, kemudian baru snap dan hantar balik dekat Ustazah. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita boleh tengok kat sini. Soalan yang pertama, sila tulis terjemahan hadis. So kamu tulislah terjemahan hadis tu daripada An Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kamu tulislah sampailah habis sehingga berjihad di jalan Allah. Okey, kamu boleh rujuk kepada nota yang Ustazah dah bagi dekat kamu. Okey, boleh sehingga berjihad di jalan Allah, sampai dekat situ. Okey, kita masuk kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah bermula dengan soalan jelaskan. Okey, seperti yang kamu tahu, kalau soalan jelaskan, kamu kena jawapan kamu kena 4 patah perkataan ataupun lebih. Okey, 4 patah perkataan Okey. So, amalan yang telah diperintahkan dalam hadis ni. Okey, amalan dekat dalam hadis ni ada 3. Okey, macam mana nak jawab? Okey, jawapan kamu yang penting 4 patah perkataan. Kalau 3 patah perkataan betul, tapi tak dapat markah penuh. So, kamu tulislah jawapan tu ialah tulis dalam bentuk point. Jangan tulis panjang-panjang, Ustazah tak suka. Memang jawapan dia dalam skema memang dalam bentuk point. So kamu boleh tulis yang pertama, solat di awal waktu. Macam tu. Okey, boleh. Okey, solat di awal waktu, 4 patah kan. Yang penting 4 patah perkataan. Okey, samalah juga yang soalan yang kedua, berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Okey, yang penting 4 patah perkataan. Okey, itu untuk soalan yang jelaskan. Okey, sekarang kita teruskan kepada soalan nyatakan. Soalan nyatakan ni sama ada 1 ataupun 2 patah perkataan. Okey, 1 ataupun 2 patah perkataan ni sesuailah untuk contoh ataupun ciri. Tapi soalan dekat soalan ni ialah pengertian. Bila pengertian, pastikan kamu tulis pengertian dari segi istilah. Jangan tulis dari segi bahasa. Okey, kalau pengertian ni maksudnya kamu kena tulis penuh lah daripada pengertian tu, daripada menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Tu memang kena tulis sampai habis. Hukumnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey, kalau kamu jawab 2 patah perkataan ni pun dah betul. Okey, harap kamu faham sampai setakat ni. Okey, baik, soalan seterusnya ialah jelaskan jenis jihad dalam Islam. Okey, macam yang Ustazah cakap tadi, kalau soalan jelaskan kena 4 patah perkataan kan. Okey, jenis jihad macam yang kita tengok dekat dalam nota. Okey, kamu boleh tengok dekat dalam nota yang Ustazah dah bagi. Ustazah ada bagi 2. Okey, yang pertama ialah jihad ilmu. Yang kedua ialah jihad ekonomi. Okey, kalau kamu tengok ni, jelaskan macam tadi Ustazah cakap 4 patah perkataan. Tapi kalau jihad ilmu ni baru 2. Macam mana nak bagi jadi 4? So, kamu kena tulislah jihad ilmu iaitu belajar bersungguh-sungguh dengan niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Sampai habis lah. Ataupun kamu boleh tulis pendek je, jihad ilmu iaitu belajar bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada umat Islam. Okey, macam tu jugalah jihad ekonomi iaitu berusaha untuk menguasai sistem ekonomi, iaitu berusaha untuk menguasai sistem ekonomi. Sampai habislah. Yang penting kena 4 patah perkataan atau lebih sebab kita nak memenuhi kehendak soalan. Kehendak soalan ni iaitu jelaskan. Okey, terangkan. Untuk soalan terangkan, kamu kena ada isi dan huraian. Okey, kamu kena ingat formula ni. I tambah H. I ialah isi, tambah ialah sama ada supaya untuk
supaya, untuk, kerana, agar, itu tambah. H ialah huraian. Okey. Kat sini dia kata terangkan 3 kelebihan jihad. Kalau kamu tengok dekat nota, kelebihan jihad yang pertama ialah diampunkan dosa. Okey. So kamu kena tambahlah diampunkan dosa ni baru isi. Okey, diampunkan dosa agar, okey, kita ambil A kat sini kan, agar hidup menjadi tenang. Macam tu. Okey. Inilah maksudnya isi tambah H. Isi atau huraian. Isi tambah huraian. Ini ialah isi. Agar ni ialah tambah. Ini ialah huraian. Macam tu. Okey, dia minta 3 kan. So kamu kena tulislah, dapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Agar apa dia lagi? Supaya apa lagi? Untuk apa lagi? So kamu tambah lagi 2 isi dekat situ. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan pengajaran. Okey, wajib kalau kamu nak jawab soalan pengajaran, kena ada perkataan ni. Kita hendaklah. Ustazah tak mau kamu tulis kita wajiblah, kita haruslah, kita sunatlah, kita apalah. Tapi Ustazah nak tulis kita hendaklah. Yang ni. Bila soalan pengajaran, kena mula dengan perkataan macam ni. Kalau tak ada perkataan yang macam ni, tidak dikira sebagai pengajaran. Okey, ni wajib, perkataan wajib. Kita hendaklah, isi dekat sini tambah huraian. Sama juga macam soalan terangkan tadi. Bezanya kena tambah kita hendaklah. Okey. Pengajaran hadis, contoh kat sini kamu boleh tengok kepada isi hadis. Isi hadis tadi ialah solat di awal waktu kan. So kita hendaklah solat di awal waktu. Okey, ada tambah kat sini kan. Pilih agar huraian hidup diredai Allah. Okey, ini ialah huraian, ini ialah tambah, ini ialah isi. Sama kan? Sama dengan terangkan tadi kan? Cumanya bezanya ialah kita kena letak kita hendaklah. Barulah maksudnya soalan tu untuk soalan pengajaran. Okey. Harap faham sampai setakat ni ya. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan kebat. Okey, sebelum ni Ustazah ada pesan kat kamu, bila soalan kebat dia ada 4 benda penting. Isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, isi dengan huraian 1 ayat, huraian lengkap 1 ayat, kesimpulan 1 ayat. Kesimpulan ni sama dengan pengajaran. Okey. Ustazah akan terangkan lagi kepada kamu supaya kamu akan ingat. Okey, sekiranya anda menjadi jutawan, bagaimanakah bentuk jihad yang dapat anda lakukan? Okey, kalaulah kamu menjadi seorang jutawan, jihad apa yang kamu nak buat? Okey, jihad harta. Jihad pengurusan harta. Okey. Terus jawab soalan. Kamu jangan buat ayat panjang-panjang. Kita hendaklah melakukan. Tak payah. Terus pada isi. Isi dia apa tadi? Jihad pengurusan harta. Okey. Lepas tu antara isi dengan huraian ni kena ada tambah. Okey, kamu pilihlah kamu nak tulis apa? Supaya ke, untuk ke, kerana ataupun agar. Okey, jihad pengurusan harta agar harta dapat diuruskan dengan baik. Itu isi dengan huraian. Okey, huraian lengkap dia macam mana nak buat? Kesannya harta itu dapat dibahagikan kepada yang layak dan membentuk sifat suka bersedekah. Titik. Itu huraian lengkap. Ustazah tak boleh nak tulis kat sini sebab dah penuh. Okey. Lepas tu ayat yang terakhir ialah kesimpulan.
Okey, kamu kena tulis tau. Kesimpulannya, kita hendaklah. So, kita hendaklah bijak menguruskan harta agar hidup menjadi tenang. Okey. Sampai dekat situ soalan kebat. Okey, Ustazah harap awak dapat tulis dan awak faham apa yang Ustazah cakap.